عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا فتوح العارفين. Maudah tazkirah kita pada malam ini, saya sentuhkan sedikit tajuk dari hal yang berkaitan dengan iman atau akidah. Ini suatu tajuk penting karena akidah merupakan tombak di dalam agama. Bagaimana dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelebihan orang yang beriman. Qala Allah taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Firman Tuhan, khabar gembira oleh kamu ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa khabar gembira yang Tuhan minta Nabi tolong sampaikan kepada orang beriman dan beramal saleh? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwasanya bagi mereka itu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi surga yang sebegitu indah dan dihiasi dengan taman-taman yang permai diuntuk bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau orang lain daripada orang beriman dan tidak beramal dengan amalan yang soleh, tidak ada peruntukan surga baginya. Seperti orang kafir, orang yang munafik. Orang munafik ni orang yang berpura-pura saja beriman, hakikat sebenarnya tidak beriman, pun tidak ada peruntukan surga baginya. Hanya yang sewajar baginya ialah neraka yang menjadi tempat kediaman baginya selama-lama. Ma'azzallah. Dan dalam perkara iman ni pula, dia ada tingkatan-tingkatan, ada derajah-derajah. Bagaimana dihuraikan oleh ulama-ulama, tingkatan iman terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, iman taklid. Yang kedua, iman istidlal. Ketiga, iman a'yan. Keempat, iman waqifin. Bagaimana dikatakan iman taklid? Taklid ni mengikut orang semata-mata. Bagi kita dalam perkara ilmu fiqh ni, kita bertaklid mengikut imam mujtahid. Kita orang Melayu Syafi'i, orang India Hanafi, umpamanya kan, orang Maroko Maghribi Maliki, orang Saudi Arabia Hambali kan. Itu taklid pada imam-imam mujtahid dalam bab fiqh. Dalam perkara iman ni, kalau kita main taklid tak mau. Jenaknya kita ijtihad sendiri. Tidak sah beriman secara taklid. Lain pada dalam bab fiqh, bagi kita orang awam ni wajib bertaklid kepada mana-mana imam yang sampai di peringkat mujtahid mutlak. Berbeza dengan fiqh tauhid. Jadi kita nak sejadi dapat berijtihad sendiri dalam bab iman, kena mengaji ilmu tauhid. Kena mengaji model lah. Kalau mengaji secara ambil sambil lewat tak jalan tu, dengan ceramah, orang panggil tak sampai ke penghujung kan. Kena muka kitab model. Kalau kitab Melayu, kitab Jawi, peringkat asal kan, dia salah tauhid, elok sangat tu. Yang dikarangkan oleh Ustaz Abdul Ghani Yahya Johor Bahru. Faridatul Faraid karangan Tuan Ahmad Petani. Aqidatul Najin Tuan Zainul Abidin. Hidayatul Mutafakirin Tuan Hussein Kedah. Mengaji kitab-kitab begitu kan. Takut-takut terambil kitab-kitab Mu'tazilah sana. Kulluhum lah iman kita. Tak puan juga ahli-ahli Mu'tazilah ni, orang-orang yang gelincir akidah, yang mengarang juga kitab-kitab Islam kita dalam bab tauhid, dalam bab fiqh dan sebagainya. Itulah yang sudah jadi perbalahan kita di dalam Islam, tak berkesudahan. Kerana dicampur tangan oleh unsur-unsur
yang tidak bertanggungjawab. Aliran Islam yang benar, yang betul ialah ahli sunnah wal jamaah. Lain pada tu kalau dia mengaku ahli sunnah pun bukan ahli sunnah, ialah ahli punah, bukan wal jamaah wal ghanah. Jaga-jaga tu kan zaman kita. Jadi berbalik pada imam taklid tadi, imam mengikut cakap orang semata-mata. Kiranya orang kata Tuhan tu ada, kita pun yakin sepenuhnya Tuhan tu ada. Namun kalau orang minta tunjukkan dari dalil burhan, bukti adanya Tuhan, dia tak dapat nak dibuktikan. Sebab dia tak belajar ilmu dalil. Hanya dia semata-mata ikut cakap orang. Imam gini panggil imam taklid. Imam taklid ni terbagi dua pula. Taklid jazmi, taklid yang tidak jazmi. Macam mana pula taklid jazmi? Macam mana pula taklid tidak jazmi? Tak cukup masa dah. Masuk kelas semula. Malam ni sekadar meriti saja. Imam taklid yang jazmi dikilah oleh ulama. Hak yang tidak jazmi, muafakat ulama kata tidak beriman. Hak yang jazmi itu ada sebahagian ulama kata beriman, sebahagian yang lain kata tidak beriman. Macam mana taklid jazmi? Taklid jazmi dia mengikut cakap orang, dia yakin sungguh. Sekiranya orang lain pakat pula tak nak ikut, dia tetap bertahan boleh ikut cakap orang tu. Itu dia panggil taklid yang jazmi. Yang kedua, iman istidlal. Ilmu istidlal ni ilmu yang agak cerdik sikit kalau dibanding dengan taklid tadi. Dia ada asasnya, ada sumber sendiri. Iman yang ada mempunyai dalil-dalil. Kalau kita tanya dia, kamu percaya ke tidak Tuhan tu ada? Dia kata tetap saya percaya. Kau mempercaya ikut cakap orang? Tak. Saya percaya dengan ilmu saya. Kita tanya dia, di mana dalil dan bukti menunjukkan adanya Tuhan? Dia boleh hunjukkan dalil. Boleh hunjukkan dalil. Sekurang-kurangnya dalil secara ijma', secara ringkas. Kita minta dalil, di mana bukti, di mana tanda Tuhan tu ada? Dia kata ada alam semesta ini menjadi dalil bagi adanya Tuhan. Ada alam ni, ada makhluk ni, langit, bumi, bukit, buka, gunung, ganang, tanah, batu bata, burung beriak ni sebagai tanda adanya Tuhan. Cerdik kata dah. Iman taklid tadi minta dalil tak tahu. Tak tahu. Dia pakai mati sting takat tu. Kita tanya lagi kalau dia ngaji bab dalil secara tafsiri. Mengapa kamu jadikan alam makhluk sebagai tanda adanya Tuhan? Dikata kerana setiap alam ini baharu. Mengapa dengan alam yang baharu sebagai tanda adanya Tuhan? Kerana setiap yang baharu dia tidak dapat ada dengan sendiri. Mesti ada tukang yang mengadakan dia. Itu dia. Kita tanya lagi, di mana tanda baharu alam ini? Sudah kan? Tanda baharu alam dia tu berubah. Tidak ada perkara nama alam tidak berubah. Sama ada alam nama manusia, alam nama binatang, alam nama batu kayu, semua berubah lah. Setiap benda yang berubah menunjukkan baharu. Tidak? Jadi akan hasillah yakin iman istidlal tadi sampai dia pekat ilmu yakin. Hasil yakin iman istidlal iaitu ilmu yakin. Makna dia yakin dengan ilmu dia. Ini tidak ada khilaf ulama. Di segi sah iman istidlal sepakat ulama dikatanya iman yang sah. Adapun taklid tadi masih lagi khilaf. Kok yang jazmi, kok yang tidak jazmi itu tidak khilaf. Sepakat ulama dia kata tidak beriman lagi. Jangan soal lah dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, itu dalam bab lain. Kalau tak beriman, semayang, zakat, haji, puasa, semua tu jadi Tuhan tidak nilai. Tak ada nilai di sisi Allah. Azanallah lana. Itulah sajalah waktu dia. Yang ketiga iman a'yan. Iman a'yan memang tinggilah. Iman yang sudah hasil yakin di pekak ainul yakin. Iman waqifin, hasil yakin sampai di pekak hakul yakin. Ini dua iman ni bukan taraf kita orang awam. Orang yang kenal Tuhan secara zauq, secara suhud dapat bermusyahadah ke Tuhan sana. Habis itu.
Seterusnya dalam perkara iman ni juga, keadaan iman selain daripada ada mempunyai derajah-derajah, ada berbagai-bagai jenis iman. Ada iman yang boleh jadi bertambah, namun kurang tidak. Bertambah, namun berkurang tidak sama sekali. Semakin lama semakin banyak, semakin menebal, semakin kokoh, semakin konkret. Iman siapa ni? Itu iman para anbiya wal mursalin. Iman nabi-nabi dan rasul-rasul, dia lagi lama lagi bertambah. Meninggi, menaik, menurun tak sama sekali. So, yang kedua, iman boleh bertambah, boleh berkurang. Dia boleh naik turun, boleh pasang suhu. Iman siapa dia ni? Iman orang mukmin yang biasa ni. Iman kelas orang mukmin biasa. Iman dia boleh naik, boleh turun. Di masa mana dia naik? Di masa dia tu banyak taat dan patuh perintah Allah. Dikala itu iman boleh meningkat. Dikala dia kurang taat perintah Tuhan, iman tu menurun. Yang ketiga, iman tiada bertambah dan tiada berkurang, dia bertahan. Tengah-tengah, naik pedak, turun pedak, lebih pedak, kurang pedak. Iman siapa ni? Iman para mereka. Ada orang soal, dia kata mengapa iman mereka tidak bertambah, sedangkan mereka memang patuh taat perintah Tuhan, namun engkau tidak sama sekali. Mengapa tidak bertambah? Kita nak jawab ke mana? Ada jawab dia. Sebab yang jadi tidak bertambah iman mereka, walau macam mana hebat dia taat perintah Tuhan sekalipun, sebab dia dapat taat perintah Tuhan tanpa halangan dan rintangan. Dia dapat taat perintah Tuhan tanpa halangan, tanpa rintangan. Itu sebab tidak jadi bertambah imannya. Lain pada kita yang tidak mereka ni. Kita boleh taat dengan berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai halangan, berbagai-bagai cabaran. Sekalipun kita boleh taat, itu menjadi sebab iman kita bertambah. Dan iman mereka tidak berkurang tu kerana mereka ni namun engkar perintah Tuhan tidak sama sekali. Mundur dalam perkara perintah Tuhan tidak sama sekali bagi mereka. Itu sebab tidak menurun iman mereka. Yang ketiga, yang keempat, iman tetap berkurang namun bertambah tidak sama sekali. Ini yang paling takut. Semakin lama semakin kurang sampai di peringkat meleset iman. Kalau kurang bernasib baik lagi sampai di peringkat hilang sama sekali iman, lalu diwafat oleh Allah Ta'ala. Iman siapa dia? Iman orang yang fasik, orang Islam yang fasik, yang engkar perintah Tuhan, yang tak mau ikut perintah-perintah Allah Ta'ala. Iman orang yang sebegitu semakin hari semakin kurang. Ada pula orang tanya iman orang kafir macam mana? Betapa tak tahan gitu. Orang kafir dia tanya iman tu. Orang kafir tak ada iman dah. Tak masuk dalam agenda dia tu. Sama dengan munafik tu. Yang dia beradik mana kakak tak tahu lah. Satu keluarga kita dalam neraka belakang. Walaupun nampak keadaan lahiriah tu semacam orang Islam sekalipun. Azanallah tu. Berbalik kepada iman. Tajuk iman kita ni ada disabit pada hadis. Nabi kata al-imanu uriyan wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa samaratuhu al-ilmu. Nabi kata iman itu uriyan. Pakaian bagi iman apa benda? Taqwa. Wazinatuhul haya'u, dan hiasan bagi iman itu malu. Jadi kita dapat corak selaku bertakwa kepada Allah berupa pakaian bagi iman. Sebab pada dasar iman tu uriah. Uriah ni tidak berpakaian, orang panggil telanjang.
Pada dasar iman itu tak berpakaian. Maka pakaian bagi iman itu takwa. Malah kalau kita dapat coba selaku ahli takwa, berarti iman kita tu sudah berpakaian. Wa zinatuhul haya'u malu. Dari nak buat perkara dilarang oleh Allah merupa hiasan iman. Wa samaratuhul ilmu, buah bagi iman itu ilmu. Jadi pentingnya kita kepada ilmu agama. Ia berupa buah bagi iman. Jadi Nabi banding dengan buah ni sebuah kata penting. Sebab kita tanya pokok lah. Masa jadi pokok manfaat berbuah, tiba-tiba tidak berbuah. Alamat tak lama lagi. Jadi pentingnya kita kepada ilmu. Utama sekali ilmu yang bahasa agama. Tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tak kurang juga ilmu-ilmu alat-alat untuk nak memantapkan faham terhadap ilmu-ilmu agama kan? Termasuk ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Bagaimana biasa-biasa. Ada kuliah duha kan? Datanglah betulkan bacaan-bacaan itu. Sama sekali kita kerana ia merupakan bacaan betul bagi sembahyang. Dan seterusnya, tiada kekal. Ada di Sahih Madalih, tiada kekal orang mukmin di dalam neraka. Nak cakap betapa lebihnya iman tu. Kiranya orang yang beriman masuk neraka sekalipun tidak akan kekal di dalam neraka. Tidak bagaimana kafir dan munafik. Kekal ia di dalam neraka buat selama-lamanya. Nabi kata idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara. Amara Allah Ta'ala bi ay yakhrija minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Apabila masuklah ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka, maka Allah Ta'ala arwahkan keluar daripada neraka orang yang ada iman sekadar besar zarah sekalipun akan dikeluar juga dari neraka, tidak akan kekal. Nak cakap betapa keramatnya iman ni deh. Seterusnya kata Imam Jalaluddin Al-Suyuti, salah seorang ulama besar dalam mazhab fiqh, mazhab Syafi'i kita. Apa dia kata di dalam kitab Niqayah? Dia kata iman itu berpecah, bercabang kepada 77 cabang. Cabang-cabang iman ni sebanyak 77 cabang. Dipanggil syu'abul iman. Ni kita belajar satu persatu. Syu'abul iman 77. Dengan kerana kalau kita dapat tunai keseluruhan cabang-cabang yang 77, dapatlah kita memiliki iman yang kamil, iman yang sempurna. Yang paling tinggi sekali cabang kesempurnaan iman mengucap 2 kalimah syahadah. Yang paling kurang sekali kita buatkan perkara yang menyakiti bagi orang ramai. Kalau kita tengah-tengah jalan nampaklah ranting-ranting kayu, dahan-dahan kayu yang berselawak di tengah jalan, kita tarik buang, menyenangkan orang ramai. Jalan-jalan melopok tu tambahkan, menyukakan hati orang ramai ni kerja yang boleh memantapkan iman. Bagaimana mereka sekarang kan? Dia catur kain, dia pergi hantar ke Pondok Batu 10, dia kata kain terpakai. Kita buka-buka dah lusuh. Kalau terpakai tu sekali pakai ini dah lusuh. Sila ayat. Sila ayat. Kain dah dipakai, bukan terpakai, dah dipakai. Sekalipun kalau masih lagi boleh menerima manfaat oleh orang hatta ke daerah-daerah wilayah-wilayah yang orang memerlu dengan kerja begitu tu, menyukakan hati orang, bukan kata buang ranting-ranting kayu di jalan dia. Nampak dia kerja kecil kan? Saya baru balik dari Pengojo, pergi atas habuan lembu. Ada satu syarikat tu diminta tolong sampaikan lembu ke sana untuk majlis berbuka puasa. Orang sana buka puasa sempoi. Sekal lembu dibuat sup. Ada apa? Makan sup tu lah. Makan dengan nasi. Buih-buih tak ada pada dia. Buka puasa dengan buah kurma yang kita bawa daripada sini.
Tak ada lah sebab kita sini Allahu Rabbi dah. Betapa banyaknya kuih-kuih tengok takut kan. Takut ubah makan belum makan tak takut mana. Gambar plastik nak tendang lagi dah belum berbuka dah. Setelah berbuka baru tengok takut betapa banyaknya makanan, wadah makanan. Ini kan kerja-kerja betul menyukarkan orang Islam kita. Boleh memantapkan iman. Bagaimana malam ni? Saya lancarkan kitab yang saya usaha sama dengan Tuan Haji Najib, pengurusi surau kita. Itu kitab Hidayatus Sibyah. Ini lama ada kitab ni, tulis. Dan kitab dah masuk 2 tahun dah. Sekarang kita mula nak lancar. Sebab apa? Sebab ada beberapa ayat yang silap. So dia perbetulkan sikit-sikit. Kita balik bahasa. Asalnya kitab ni kitab Jawi. Yang dikarangkan Allah Yarham Tuan Husin Tegar. Kita balik bahasa ke dalam bahasa Melayu campur Kemboja. Untuk nak tolong umat Islam sana. Biar dapat dia merasa faham apa yang tertera di dalam kitab Melayu Hidayatus Sibyah. Bukan mudah nak balik bahasa. Kenalah orang tu faham bahasa Malaysia. Yang kita bahasa Malaysia pun kena total balik pula dia baca terjemah balik takut silap kan. Tak. Bukan nulis surat khabar. Surat khabar betul-betul data yang paling betul sekali bulan yalah. Dengan nombor toto. Surat khabar Melayu ada ditulis nombor toto. Mana tak kuat dia orang Melayu beli toto dah. Dah siap. Sesiapa yang nak wakaf lah. Kita letak harga lingkungan RM5. Nak bagi lebih lagi modal boleh cetak banyak lagi pula. RM5 ni itu melakulah kos penghantaran. Ini banyak. Kita lancar malam. Kalau tak buat duit bahasa anak itu boleh lah. Jumpa Pak Haji sendiri ataupun Pak Iman kita ikutlah. Atau tunggu nanti saya mari mengajar ke. Mudah-mudahan amal jariah kita tu berpanjang. Dan saya suruh bagi pihak ustaz-ustaz daripada sana, sebaik saja sampai ke tangannya kitab yang kita cetak ni, dia tolong panjangkan, dia fotokopikan sebanyak mungkin. Tak apa dah. Bukan dia nak jual ke apa dah. Kita nak sebar ilmu dia jadi amalan jariah kita ni berkekalan, berterusan. Bagaimana lepas-lepas ni kita dah usaha terjemah kitab Muwafiq Masbuk ke dalam bahasa Melayu campur. Sekarang sudah tersebar umum dah. Di sekolah-sekolah sekolah agama di sana kita tu dah tersebar. Ni kita mula menghantar ni. Dia itu Sibyah. Tapi dalam bahasa Melayu campur lah. Kalau nak baca boleh, takut tak faham gitulah kan. Sebab tulisan dia pun tulisan Jawi juga. Melayu campur ni tulisan Jawi. Tapi dia bunyi itu lain. Jangan tulisan Khmer. Khmer itu lain lah. Khmer itu kekok-kekok seperti tulisan Thailand kan. Tulisan kemasaan dia tu macam tu. Tulisan Khmer. Itu sebahagian daripada kerja-kerja, bukan setakat amal jariah saja, kerja-kerja saya begini. Termasuk dalam umum kata memantapkan iman. Sebab dia boleh menyukarkan hati orang. Kita buat kerja boleh menyukarkan hati orang, boleh selesaikan masalah orang. Allahu Rabbi betapa besarnya pahala di sisi Allah. Itulah. Dan akhir sekali, saya tengok ada di dalam kitab karangan Syekh Jalaluddin Al-Suyuti juga. Dikata ada beberapa perkara yang boleh yang sangat ditakuti mengakibat kepada su'ul khatimah, jahat di kala mati, bukan husnul khatimah. Apakah perkara yang menyebabkan su'ul khatimah? Antara perkara yang boleh menyebabkan su'ul khatimah, salah satu daripadanya mengekal minum arak. Dia ada 4 perkara dah, kata Jalaluddin Al-Suyuti. Bagaimana tersebut di dalam Mukhtasar Azkar Nawawi, ringkasan kita azkar karangan Imam Nawawi. Ada 4 perkara kata Imam Jalaluddin
menyebabkan jahat dikala nak mati. Salah satu daripadanya mengekal minum arak. Maknanya dia minum, dia tidak bertaubat berterusan sampai bawa mati dalam keadaan begitu. Satu. Yang kedua, menyakiti orang-orang Islam. Jangan buat kerja menyakiti orang Islam. Nak berpolitik lah. Siapa dia mereka? Menyakiti. Kenapa? Kerana dia itu pembakar lawan kita. Jangan dibuat sewina-wina. Kecuali dia tu kafir lah. Tak boleh kita nak guna dengan kuasa kita. Nak korong, nak buat ikut suka aku dah. ISA lah. Ikut suka saya dah. Ikut suka aku. Tak boleh. Itu tak ada dalam law. Undang-undang Islam boleh dilakukan begitu. Kita takut kalau kita kerja begitu tu kalau nak mati. Tak dapat kita mempertahankan akidah. Antara lain lagi sebab-sebab yang jadi jahat kalau nak mati bukan husnul khatimah. Su'ul khatimah ialah menderhaka bagi dua ibu bapa. Dan seterusnya yang keempat, meringankan sembahyang. Meringankan sembahyang ni, dikala rajin sembahyang, dikala malam tak sembahyang. Boleh cuti-cuti pula sembahyang lah. Antara lain lagi termasuk dalam umum meringankan sembahyang, dia sembahyang pakai letak bukan begitulah. Ikut sesedap hati. Ada ditambah oleh ulama. Antara perkara ditakut husnul su'ul khatimah, jahat dikala mati, duduk bercakap-cakap dari hal perkara dunia semasa orang azan. Bila ada bang, hayya 'ala salah, kita duduk ngongah-ngongeh, sepuas tu bagi penutup. Cakap perkara dunia. Lepas tu dia suruh kita ni tolong diam semasa orang azan. Siapa bercakap kena tulis. Tak tahu ya kan. Aku kata dia tak tahu dah. Adik-beradik dia dah tu. Malam ni dah tahu dah. Tahu dah, tak tulis pun tak apa dah. Bukan sekadar hormat. Tu jadi penyakit makan diri tu. Orang duk azan kita tak bercakap. Boleh dia jahat dia kalau nak mati. Apa kena tulis. Tulis pun tak menjadi lagi. Dia orang campur dengan apa yang dia tulis dah lah. Jangan dia buat takut sangat. Dapat sekadar tu dulu. Dan kita ni katakan kalau jadi Rasulullah. Kalau siapa tak ada sedia duit pun tak apa. Adakan azam dalam hati tu. InsyaAllah. Sebab kita tu dia stok di rumah saya. 1000 naskah tu. 1000 naskah tu. Sebab saya tak baca tu pun ada sinat teknikal. Ada tulisan sikit. Sekarang diperlukan lah. Alhamdulillah. Sekadar tu dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.